Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Okey, untuk video tutorial kali ini saya akan terangkan kepada anda features external references ataupun bahasa ringkasnya adalah XREF. Okey, secara ringkasnya apa kegunaan XREF ni adalah kita nak ambil drawing yang kita terima daripada klien ataupun customer untuk di-attach masuk di-attach masuk di dalam kita punya current drawing untuk dijadikan sebagai reference untuk kita buatkan kerja-kerja kita lah. Okay, antara format-format yang boleh dimasuk di dalam current drawing kita, sebenarnya ada 7 format yang boleh menggunakan teknik XREF ni yang boleh dimasukkan di dalam drawing kita adalah pertama adalah DWG, image, DGN, DWF, PDF, point cloud and then coordination model. Semuanya ada 7 file yang boleh dimasukkan di dalam current drawing kita menggunakan teknik external reference. Jadi macam mana penggunaan external reference ni? Jom kita pergi ke AutoCAD. Okay, dekat sini saya ada 2 folder. Folder di sebelah kanan adalah klien punya folder. Mungkin anda dapat original drawing ni daripada klien ke atau vendor dah hantar ke anda drawing yang dia lukis. So di sebelah kiri ni adalah folder saya, controller folder saya. Saya control melalui nama klien tu ke ataupun nama vendor. So saya akan ambil drawing daripada klien tu. Okay, saya akan pastekan. Dia ada banyak lagi lah folder kat sini, antara yang saya control ataupun antara yang saya buatnya. Yang saya buat ni adalah secara basic ni lah. Dia ada lagi lah revisionnya, dia ada client name, and then dia ada machine. So dekat sini saya masukkan air conditioner. So saya masuk dekat sini, saya masukkan client punya folder original punya client drawing. So saya akan paste dekat sini. Okay, bila saya dah paste tu, baru kita pergi ke AutoCAD. So kita start new drawing. Okay, so dekat sini kita nak attach drawing tu menggunakan teknik external references. So macam mana dia punya ni, arahan dia anda boleh pakai XREF. XREF lalu bila sebut XREF, orang tahulah external references. So kita boleh pakai arahan dia XREF, enter. Bila anda masuk aktifkan XREF tu, dia akan pop up satu table dekat situ. Table ni dia akan ada nama drawing yang current kita open tu, dia akan ada dekat sini lah. Yang pertama drawing 1. So saya dah buka drawing 1 kat sini. So dia ada drawing 1 kat sini. So dekat sini semua kita boleh ni lah. Yang ni kita nak attach file yang kita nak, yang ni kita nak refresh, yang ni dah tak aktif lagi. Lagi kita tak attach tu, tak aktifkan lagi. So dekat sini dia ada beberapa jenis file yang kita boleh attach. Antaranya semua total ada 7. Macam saya beritahu di awal video tadi, dia ada 7 file yang kita boleh attach. Antaranya adalah DWG, dia ada image, DWF, DGN, PDF dengan point cloud. Point cloud ni banyak dah new version menggunakan point cloud. Point cloud ni dia ada macam senang cerita, dia bahasa mudah dia macam Google Drive lah, macam tu nak simpan, tapi dia lebih kepada Autodesk punya versi lah. Okay, so kat sini dia ada coordination model. Coordination model ni, ini daripada Naviworks punya file. So kita boleh attach siapa yang biasa main dengan Naviworks tu boleh attach macam ni lah. So kita boleh ambil Naviworks punya format, kita boleh masuk kat sini. So ni di antara format-format yang boleh dimasukkan di dalam drawing AutoCAD secara external references. Okay, so dekat sini saya nak pakai DWG lah. So saya klik DWG. So dia pop up satu file yang kita select. Kita cari mana folder yang kita simpan yang tadi yang kita save tu. So ini client, ini yang saya copy tadi, yang mula tadi. Saya klik yang ni, and then saya ambil open. So dia akan pop up satu attach external reference. So kalau anda ingat saya punya penerangan mengenai blok,
arahan insert tu, dia punya arahan ni, dia punya maklumat ni dia lebih kurang sama macam insert punya features. So dekat sini kalau anda tak tick yang ni, tak tick dia punya scale ni, dia akan letak tu macam biasa, dia akan minta dia punya kita nak scalekan dia apa semua. So yang ni saya klik yang ni, saya biarkan dia satu lah, kita nak scalekan banyak, dia satu. Bila saya klik yang ni, kita kena scale menu pula satu. Lebih baik saya buat dekat sini siap-siap. So bila kita attach tu, dia tak perlu tanya banyak kali dah lah. So dekat sini saya klik dia, saya masukkan satu. Saya tak nak scale dia besar, saya biarkan dia satu. Okay, yang ni full path type, yes kita ambil. Jangan ambil relative path, kita ambil full path. So dia ada semua sekali dalam path tu, laluan dia tu ataupun file folder tu, dia akan save dalam situ. Dia ambil full path lah. Okay. So rotation ni kalau anda nak specify on screen, nanti anda nak letak rotation tu dekat screen secara manual, anda boleh ambil yang ni. So anda bila dah klik, nanti bila attach file tu, anda kena rotate secara manual lah, dia akan tanya berapa degree. So kat sini pun saya nak secara sekali jalan je. Okay, so yang ni biarkan kosong, saya masukkan kosong lah. Kalau anda nak melintangkan dia, anda masuk siap-siap kat sini. Kalau anda nak masuk secara manual, anda boleh letak anda boleh tick kat sini. So nanti bila klik tu, drawing tu dah attach masuk di dalam current drawing tu, anda kena specify kan rotation dia. So kadang saya tak letak lah, dia tak tick benda ni. So biarkan kosong. So insertion point ni dekat mana kita nak letak drawing tu. Okay, dekat sini saya akan masukkan dia 000. So bila drawing, sebab client punya drawing tu kadang-kadang kita dapat dia punya location ataupun lokasi file tu, dia buat merata, dia tak duduk di tempat yang kita nak tu. Jadi specify on screen ni lebih baik saya pakai 00. Maknanya saya pakai kita guna balik drawing location tu di lokasi asal. Kalau saya ubah nanti, bila kita nak attach drawing yang lain, mungkin ada perubahan, nanti kita nak cari balik dia punya point susah. Jadi dekat sini biarkan 000. Jadi letaklah dekat mana pun. Maksud kata saya ambil balik drawing client tu, kita attach ikut apa yang dia buat. So kalau kata dia jauh ke dekat ke, dia akan attach masuk balik. Cuma kiranya macam contoh bahasa mudah dia, kita pakai apa yang klien pakai. Itu bahasa mudahnya lah. So sini saya tak akan specify on screen. Kalau anda klik yang ni, anda kena cari lokasi-lokasi mana yang letak secara manual. Jadi bila ada perubahan nanti, dia akan susah pula kita nak letak balik drawing tu di tempat yang kita buat sebelum ni. Jadi lebih baik saya untickkan dia, saya masukkan 000. Jadi bahasa mudah yang saya beritahu tadi, kita guna balik apa yang klien pakai. Okay, reference type ni kita nak attach, selalu saya akan ambil attach lah. Overlay ni dia akan overlay kan dengan drawing ni. So selalunya saya akan ambil attach lah. Okay, yang ni unit, kita tengok balik unit dia pakai mm betul, factor sebagai 1 betul. Okay, so kalau anda tak puas hati, anda boleh tengok balik betul lah location dia. So anda boleh tengoklah kat situ. Kalau anda dah confirm, anda tekan OK. So tunggu dia loading sekejap. So terus dia masuk. So saya tak perlu lagi klik dekat secara manual lah. Jadi dia akan duduk di 00. Okay. So ini kalau anda lihat sini, dia punya drawing ni, saya hidekan sekejap ni. Okay. So yang ni saya masukkan di sebelah sini lah. So senang sikit. Okay, dia duduk kat sini. Okay. So yang ni saya okay, so yang kalian tengok ni, dia nampak macam kelabu sikit. So yang ni anda boleh sebenarnya faded dia, kekelabuan ke. Faded dia ni anda boleh ubah, anda boleh tukar dia ataupun nak terangkan dia dekat display ni. Nama Xref display, dia punya faded control ni, fade control ni, anda boleh control dia sama ada nak terangkan dia, okay, ataupun anda nak kudarkan dia, kelabukan dia. So anda boleh tengok dekat sini perubahan dia, nampak? Kalau saya lekat bawa dia sampai habis, anda tak akan nampak dia punya dia jadi kelabu. So anda boleh adjust dekat sini. Kalau anda masuk sampai negatif 90, anda apply, okay, so dia terang. Dekat sini jadi masalah pula sebab masalahnya
kita tak dapat beza antara file ni adalah external reference punya file ataupun current drawing punya file. So dekat sini saya lebih suka masuk dia lebih kurang dalam 50 ke 60 je lah udaran dia. Okay, and then kita nampak dia pudar sedikit. So dekat sini kita boleh detect lah. Oh, okay, bila dia pudar macam ni baru kita tahu, oh ini adalah reference, external reference punya file. So yang bawah ni anda boleh lihat in place annotative ni, ini untuk yang annotative yang terdapat di dalam XREF lah. So yang ni pun saya akan biarkan standard lah 70. Okay, so yang ni ya file-file yang boleh di attach masuk. Oh, anda boleh lah buat apa-apa. Contohnya sekarang ni anda rasa dekat sini kalau anda klik dia akan dapat semua ni. Dia macam seolah-olah macam blok lah. Macam blok yang saya tunjuk penerangan blok tu. Dia ada dalam satu grup kan, satu kumpulan. Ini pun sama juga. Dalam XREF ni dia ada sama juga. So dalam XREF ni kita boleh saja kalau anda double klik, anda boleh identify kan layer-layer dia tu. For plan ni boleh tengok dia punya blok dia. Blok dia semua ada dalam ni. Okay, itu sama juga setting ni, anda boleh klik create unit setting pun boleh create dia punya file tu. Semua ada kat sini yang blok-blok yang dah dimasukkan di dalam drawing tu. So okay, kalau anda nak cropkan dia, cropkan untuk yang external reference ni, anda boleh cropkan dia. Crop dia anda boleh pakai Xclip. Anda boleh menggunakan arahan Xclip. Xclip ni kita nak cropkan kita punya external reference tu. Ambil clip Xclip, enter. So anda select objek, okay, enter. So lepas tu dia ada on off, dia ada clip deep, dia ada delete, dia ada generate, ada polyline, new. So sekarang ni saya nak ambil new lah. And for new, okay, dia kata kat situ dia ada banyak lagi, dia ada select polyline. Kalau kita ada polyline kita boleh buat. Kalau tak ada kita boleh pakai rectangular. So saya tekan rectangular. Contohnya saya nak buat di bahagian area ni saja. So saya klik, saya nak buat discussion area punya modification ataupun piping. So dah ada kat sini, dia akan hilangkan yang di sebelah. Dia bukan delete, dia macam crop lah. So dekat sini Xclip ni juga kita boleh off kan. Contohnya saya select objek, enter, saya off kan dia punya clip tu dulu. Kalau saya ambil Xclip tulis, enter, saya ambil on balik, so dia on kan balik dia punya Xclip tu. So kat sini dia ada, dekat sini lah dia punya Xclip tu. So anda boleh cropkan bahagian-bahagian yang anda nak hide kan, cuma anda nak fokus pada bahagian-bahagian tertentu saja. So dekat sini layer dia pun dia akan create layer dia. So dekat sini dia akan create layer-layer tertentu. Jadi kebanyakan bila saya attach macam ni, saya attach dia punya drawing ni, saya ada banyak. Kalau anda klik all ni banyak layer. Kalau anda tengok dia ada banyak layer-layer kat sini. So kalau anda ambil all non XREF layer, yang ni yang terdapat dalam current layer lah, current layer. Kalau ambil all used layer ni, yang ni yang kita guna. So kat sini selalunya saya akan keluarkan lagi satu. For example kat sini saya akan keluarkan satu lagi for group. Saya akan masukkan my layer, enter. So dekat sini saya akan ambil nama dia, saya buat contohnya drain pipe. Drain pipe. Okay. So saya akan masuk drain pipe, sorry. So bila anda dah buat yang ni, nama drain pipe, okay, ada kat sini. Okay, so bila anda pergi dekat my layer, anda ada layer-layer anda buat lah. Kalau pergi external reference dan external reference punya, so external reference ni still kita boleh off kan dia punya layer. Contohnya macam dimension kan, saya tak nak dia show, so dia macam mengganggu, saya off kan dia lah. Okay, close. So dia ada close, saya akan pakai yang ni saja, layer saja. Okay, jadi dekat sini anda boleh saja masukkan anda punya machine ataupun part. For example lah, saya nak masukkan saya punya kipas. Anda ingat saya buat blok kipas kan? So saya masukkan kipas saya. Termasuk kipas saya. So kipas saya ni dia dekat tengah-tengah sini, discussion area ni. So ada kipas. Okay,
So dekat sini apa lagi? Contohnya saya nak masukkan saya punya, contoh dekat sini saya nak masukkan saya punya air conditioner. Okay, saya buka air conditioner punya drawing. Okay, lepas tu saya ambil lah drawing ni, saya copy, saya pergi kat drawing satu ni, paste. Okay, saya masuklah part-part saya ni. Lepas tu saya boleh buat wiring lah, wiring apa semua, piping yang melibatkan piping ke. Okay, contoh ni saya bagi contoh lah. Okay, contoh aircon kat sini. So saya rotate. Okay, saya ambil yang ni, saya ambil dia punya aircon ni. Okay, so saya letak di tengah-tengah yang ni, saya copy yang ni, saya ambil yang ni, so saya letak di tengah-tengah yang ni. Okay, so toilet tak payah, nanti kerah habis semua. Okay, biarkan macam ni. Contohlah, ini sebagai contoh. So anda dah buat dah produk apa, dah masukkan piping, dah masuk wiring. Ini saya cerita sebagai contoh lah. Okay, saya dah masukkan part-part saya dah masuk mesin ke, saya masuk aircon ke. Okay, habis. So saya dah buat wiring. So saya savekan dia. Saya savekan drawing ni. Saya masukkanlah dekat nama dia. Okay, contoh nama dia floor plan tadi kan. Okay, floor plan, then layout. Okay, belakang ni mungkin saya akan masukkan kerja-kerja yang saya buat, contohnya Kaiser CAD bracket. Okay, saya save. Okay, saya dah savekan dia. Saya closekan drawing dia. Ni no. Habis. Kerja saya dah siap. So lepas tu klien ada buat modification. So ini drawing klien. Yang sebelah kanan saya cerita drawing klien kan. Klien ada buat modified dia punya drawing. Dia kata mungkin bilik ni kecil lah, dia tak kena besarkan sedikit lah contohnya. Okay, dia besarkan sedikit, lebih kurang dalam 1000 1 meter. Okay, saya contohnya besarkan yang ni. Okay, dia besarkan dalam 1 meter. Dia besarkan 1 meter. So yang ni pun mungkin dia ubah lah. Dia ubah bagi duduk tengah sikit. So yang ni dia ubah duduk tengah sikit. 100. Yang ni dia ubah toilet ni bagi duduk tengah sikit. Mungkin dia besarkan toilet dia. Okay, contohlah dia besarkan toilet dia. So saya besarkan sedikit. Yang ni make between 2 point. Make between 2 point. Yang ni saya extendkan dia. Okey, dia besarkan dia punya ni jadi 10,600. Jadi 9,600, 10,600. Yang ni pun dia ubah. Dia ubah dia duduk sini. Tengah sikit lah contohnya. Okay. Dia ubah dia punya workstation ni duduk tengah-tengah sikit. Contoh lah. Okay, and then lepas tu dia save. Dia save pula tu dia tak, yang ni save dulu. Okay. So dia save, sorry ya. Dia ubah duduk tengah sikit. Okay. So lepas tu dia savekan drawing dia. Tapi dia tak control. Okay, dia save. So anda pun dah dapat drawing daripada klien. So anda dapat drawing klien. Okay. Ni dah dapat dah. Drawing klien, klien pun dia tak ubah nama pun, dia beritahu kat kita drawing ni ada modified sikit, dia sekian besar. Okay, so anda pergi dekat sini, anda copy balik drawing yang dia hantar kat anda tu, anda pergi dekat klien, anda paste je lah, and then replace. Yang dah replace kan dia. Bila dah replace tu, so anda boleh buka balik drawing yang anda save project tu. Contohnya klien kan, anda pergi dekat sini. Okay, yang ni yang anda buat, yang anda letak kipas, aircon apa semua tu, anda buka. So once bila kita dah buka drawing tu nanti, so dia automatic dia ubah. Siap-siap. Nampak? So dia ubah. Mungkinlah yang ni bukan kerja anda untuk mengubah structure building, mungkin silap apa semua kan, anda tak perlu ubah lah. So anda kena patah balik, case ni anda kena patah balik ke first person ataupun drawing yang klien buat.
So dekat sini nampak dia akan automatic attach lah. Bila kita override tu dia akan automatic attach. Kita boleh tengok balik dimension dia. Kita on balik dimension setup punya dimension ni. Dia kecil sikit sini. Lepas kita boleh ubah dia bagi besar sikit. Tuan nampak? Tuan nampak 10,600 dia punya perubahan. Okey. Itu kalau kata klien tak kontrol. Tapi sebenarnya problem juga kalau anda tak kontrol klien punya ataupun customer punya drawing. Sebab nanti kita tak tahu berapa banyak kali perubahan yang dah berlaku dekat klien punya drawing. Jadi bila klien tak kontrol, jadi saya sarankan anda kontrolkan drawing anda lah. Anda kontrolkan drawing klien tu sebelum anda paste. Jadi dekat sini anda bolehlah modify balik bagi dia jadi duduk balik dekat mana tempat yang sesuai lah. Okay. So kat sini saya save. Okay. So andai kata klien pula dia control drawing dia. Okay. So kat sini saya control drawing klien ni lah. Yang ni dah berubah tadi kan. So yang ni saya control balik. Saya move kan dia punya grid line ni seperti dekat tempat dia yang asal. So yang ni drawing dimension ni pun dah berubah dah. So saya check punya dimension punya ni. Dia dah lari. So saya ambil yang ni, klik yang ni dan klik. Okay, dia jadi 2100. So yang ni okay, ini pun 10,000 lah. Okay, bila dah jadi macam ni, dah set dia punya drawing ni. Okay, so andai katalah okay, yang ni pun tak betul juga. Alright, bagi betul balik. Okay, 2500 ni saya klik relocate balik. Okay. Okay, so dia kata dia nak besarkan 2500 ni jadi 4000 katakan. So yang ni saya ambil, saya besarkan dia punya 4000. 4500. So saya ambil 1000 lagi 1 meter contohnya. So jadi 3000. So sorry, saya besarkan lagi lah 100 lagi 500. Ini 4 meter. Okay. Oi, jauh. So 500. Okay, jadi 4 meter. So total jadi 7500. So yang ni pun dah berubah lah sikit. Saya mungkin duduk tengah. Okay, toilet ni pun dia pun ubah kat sini contohnya. Contohlah dia dah ubah ke di tengah pula. So yang ni saya ambil di tengah. So yang ni pun move, dia rotate. Jadi dia nak location toilet dia macam tu. Okay, so saya ambil tengah ni. Okay, so dia nak duduk macam ni. Ini perubahan dia. So lepas tu dia control. Okay, dia control drawing dia. Dia namakan drawing dia ni dash R01. R01 maksudnya revision 01. And then dia save. Lepas tu client ataupun customer dia akan hantar drawing kita. Dia kata drawing dia dah berubah ke revision 1. So dekat client ni nanti saya akan buat satu folder lah. Folder revision 00. Saya akan masukkan yang ni masuk ke dalam lah. Tapi bila masuk dalam nanti dia tak dapat detect. So that's why daripada mula tu nanti anda kena control sebenarnya. Okay, tapi yang ni saya akan masukkan dalam revision 01. So saya ambil. Tapi kalau anda ubah yang ni masuk dalam 00, drawing ni dia akan jadi missing file. Jadi anda kena buat set-up daripada mula tu. Kalau anda nak kontrol, anda kena kontrol daripada awal. So dekat sini saya dapat drawing client 01. Saya pergi dekat sini, saya paste. Saya dapat yang ni. So yang ni saya punya drawing ni, drawing saya ni masih dalam, tak ada perubahan. So bila saya buka drawing saya tu, dia tak ada perubahan lagi lah. Patutnya kat sini dia akan jadi 4000. Lepas tu toilet semua dah berubah. So kedudukan aircon ni tak boleh lah sebab dia dah besar kan. So dekat sini saya pergi dekat external extract tu. Okay, saya ambil extract tu.
So dekat sini kode ni, kode floor plan ni, saya klik ni, nampak dia keluar semua ni. Bila saya klik yang ni file ni, dia highlight. So dekat sini dia tak akan auto update lah, sebab dia ada dua file yang berlainan. Tadi kita override the first file client tu, so dia akan jadi auto. Tapi kelemahan dia pula, kita akan jadi keliru ataupun kita akan tak dapat balik nak trace perubahan yang lama-lama yang klien ubah. Jadi masalah dekat situ lah, bila kita nak cari balik drawing lama-lama yang klien bagi tu, dia dah override. Jadi sangat bahayalah kalau macam tu untuk documentation ataupun kita nak refer balik yang perubahan yang klien dah buat tu, disebabkan kita dah override drawing tu, kita tak dapat balik drawing yang lama. Jadi sangat bahaya teknik macam tu. Tapi kalau anda dah selesa mengguna macam tu dan anda boleh kontrol terpulang, tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, saya akan, kalau kata klien tu tak kontrol nama dia, saya sendiri akan bagi nama pada klien punya drawing tu. So mungkin dia kata ada perubahan, so nama sama tapi dia beritahu ada perubahan. So dekat belakang nanti saya akan tambah revision untuk saya punya reference punya number. So bila saya masuk R1, so saya tahu ada perubahan sebelum ni. Jadi so dekat sini kita tak override lah, sebab drawing tu dah ada dua nama yang berlainan. Satu dia tak ada revision, satu dia ada revision. So dia tak akan auto update. So macam mana kita nak buat? Kita pergi dekat SREF tadi. So saya ambil save pass ni, saya klik save pass ni, saya klik dia. Nah, titik 3 ni, okay, saya locate balik new file dia. So saya ambil yang ni, revision 00. Saya klik yang ni, saya ambil open. So dia akan automatic update. Sekali lagi saya tunjuk ya. So sekarang ni drawing ni dia tak auto update sebab ada dua nama yang berlainan. So dekat sini saya pergi dekat external reference ni, saya klik folder floor plan layout. Saya ambil dia punya pass ni, ada titik, klik kat pass tu, save pass ni. Bila klik dia tu, dia ada titik 3 kat sini. Anda klik saja. Lepas tu anda carilah folder yang terbaru tu. Okay, revision 1 yang terbaru yang klik. And then anda klik revision 1 ni, anda ambil open. So dia akan generate, lepas tu dia akan masukkan. So dekat sini kita dapat detect lah. Okey, bermakna drawing kita ni, aircon ni kita tak boleh letak kat sini lah. Kita kena ke belakang dia balik. Kita akan update lah kita punya job, sama ada piping ke, anda di bahagian M&E ke. Kalau kata drawing ni tak melibatkan kerja anda, macam saya, kalau structure ni bukan melibat di bidang saya kena, kalau kata anda jumpa masalah-masalah di dalam drawing itu, anda kena refer balik orang yang bertanggungjawab buat dalam bidang ni lah. So contohnya kalau kata saya masukkan aircon ni tak sesuai sebab dia clash dengan I-beam ke, ataupun wall ke, ataupun piping yang lain, electrical yang lain. So saya kena refer balik pada first person ataupun orang yang bertanggungjawab untuk ubah drawing tu. Jadi bila kita, sebab apa, kalau kata anda ubah sekarang, di bahagian klien nanti tak ubah, dia akan jadi masalah balik pada kita lah. So lebih baik kita refer balik drawing ni pada first person yang bertanggungjawab, lepas tu dia akan ubah. So yang ni kerja kita ubah lah. Kita ubah kita punya drawing tu. Yang mana yang perlu diubah, anda boleh modify. Okay, so dalam SREF pula, anda rasa tengok macam chair ni, anda nak copy keluar lah. Anda nak copy keluar. Kalau anda gunakan copy yang biasa, anda klik, dia akan copy keseluruhan objek. Tapi tak nak, saya nak copy chair ni saja. Okay, dekat sini anda perlu menggunakan arahan, nama dia adalah nested copy. Ataupun shortcut dia N-copy lah, N-C-O-P-Y, copy, enter. So cuma problem dia, kelemahan nested copy ni, dia perlu klik satu-satu. Dia tak boleh select macam window select ataupun crossing selection. Itu problem dia lah. Itu kelemahan yang terdapat dalam nested copy ni. Anda kena klik satu-satu. Klik satu-satu part dia. Kita tak boleh nak select semua tu. Anda kena copy satu-satu. Klik ni, klik ni. Enter. So barulah saya klik sini, saya bawa ke sini. So yang ni dah ada sini. Yang ni dia ada dalam satu SREF punya drawing. Okay. Jadi masalahnya bila kita send pula drawing ni keluar kepada klien, dia kena send sekali dengan klien punya drawing. Jadi selalunya bila kata dah job macam ni dah selesai, dah settle,
Okay, anda nak send out drawing ni pada person ataupun klien ataupun mungkin bidang yang lain pula untuk buat. Jadi anda tak boleh send raw macam ni. Anda perlu pergi dekat external ni, anda pergi dekat power plan yang kita attach ni, anda kena right click. Terlebih dahulu first tu anda kena save lah. Okay, save sekarang ni drawing anda pun dah ada revision. So saya masukkan R01. Okay. So ada dapatnya ni. So bila dapat macam ni, anda nak send out dia. Okay, yang ni saya klik, saya right click, saya akan bindkan dia. Saya bindkan drawing ni. So nak bind sebagai insert ataupun bind saja. Selalunya saya akan ambil sebagai insert lah. Klik. Okay, so dia akan insert balik. Nampak? Kalau kita ambil bind tadi, contoh saya ambil bind. Klik yang ni. Right click. Saya ambil bind. Saya ambil bind. Okay. So dia akan jadi macam ni. Satu insert punya dia bindkan di dalam current drawing. So dia tak ada lagi pass tu, tak ada dah. So bila tak ada pass macam ni, barulah saya akan save. Selalunya kat belakang ni saya akan masukkan C lah. C maksudnya client ataupun customer. Sebab raw yang ni kita nak guna lagi. Yang ni kita nak send out to customer untuk dia check kita punya drawing, sama dia dah bersetuju ataupun tak bersetuju. Sebab kalau kita send yang ni, kita send yang first ni, drawing yang raw tu perlu di send sekali. Nanti dia akan hilang kalau kita tak send. Sebab dia ada save pass dia. Bila anda send hak yang ni saja ke klien ataupun customer, bila dia send, yang belakang ni nanti hilang. Dia tinggal ikon aja. Lepas tu dia akan ada satu ayat. Siapa yang pernah jumpa, dia akan ada satu ayat lah. Ayat tu adalah location file yang sepatutnya ada di dalam current drawing. Jadi bila dah siap punya drawing tu, kita nak send out pada customer atau klien, saya akan bind lah. Sama ada saya akan guna insert ataupun bind. Okay, dua-dua tu boleh diguna pakai lah. So bila dah tak ada pass tu, nampak file pass tu dah tak ada. Maknanya kata drawing tu dah dibindkan di dalam current drawing. So dekat sini saya tak akan save nama yang sama. Saya akan masukkan di belakang ni huruf C. Ini cara saya kontrol lah. Kalau anda mungkin ada cara yang lebih efisien daripada saya, anda boleh apply. So dekat sini sebenarnya C tu dia ada part-part nama yang lain. Customer code sekian. Lepas tu dia ada coding dia, and then di depan sekali saya akan tambah C. C stand for client ataupun customer. So, barulah saya savekan ya. Okay, bila kita dah savekan drawing tu, dia akan ada dua nama lah. Satu, bila saya akan nampak C ni di depan, lepas tu ada code name. Ini maknanya drawing ni akan di-send out kepada klien ataupun customer. So itu sebenarnya function untuk XREF. External reference ni dia ada banyak lagi yang kita boleh attach, sama ada PDF, dia ada macam saya beritahu di awal video. So ini saja penerangan saya mengenai XREF. So anda bolehlah kontrol anda punya XREF ni. Sama ada mungkin anda di bahagian electrical ke, piping ke, M&E ke. So bila kita dapat floor plan ataupun daripada klien punya floor plan, architect drawing, so bukan kerja anda, jadi anda tak perlu susah lah ataupun perlu sibuk-sibuk nak modify structure building tu, sebab bukan di bahagian anda. So untuk selamatkan daripada berlakunya perubahan ataupun missing part yang kita dah terdelete ke apa, kita menggunakan external references ni untuk dimasukkan di dalam kita punya current drawing. Bila kita masuk, lepas tu kita buatlah kerja kita. Kita nak masukkan workspace, masukkan mesin ke, masukkan electrical ke, contohnya macam tu lah. Yang saya buat sekarang ni, saya akan dapat kebanyakannya saya akan dapat structure building tu daripada klien, daripada customer. Lepas tu saya akan masukkan lah dalam teknik external reference klien punya building, structure building tu ataupun layout tu saya akan masuk. Lepas tu saya akan masukkan lah PO panel tertentu dengan size tertentu. Lepas tu dia adalah wiring ataupun piping yang perlu dimasukkan, sebab saya melibatkan air conditioning ataupun blower dengan freezer room punya temperature tu. Dia ada blower special blower. So saya akan masukkan lebih kurang macam ni lah. Inilah yang gambaran yang saya boleh terangkan kepada anda. Jadi
Itu saja penerangan saya mengenai Ahrefs. Saya harap adalah sedikit manfaat ilmu dari saya untuk anda. Cuma satu lagi sebelum saya terlupa, jangan lupa anda bindkanlah drawing itu sebelum anda sendkan ke klien ataupun customer. Okay, itu saja daripada saya untuk anda. Sekali lagi saya harap adalah sedikit manfaat ilmu daripada saya untuk anda yang menonton. Kiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, comment and share pada kawan-kawan yang memerlukan. Dan sekiranya anda ada komentar, kritikan, pertanyaan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya anda ada pertanyaan, saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi daripada video-video yang lain, di video-video tutorial yang lain. Saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.